Assalamualaikum warahmatullahi. Firmanullah ta'ala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-'Alaq yang bermaksud segumpal darah. Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Bacalah dengan yakni menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar yakni manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wahai Allah, kurniakanlah rahmah kepada kami dengan Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pemimpin, cahaya petunjuk dan rahmah bagi kami. Wahai Allah, ingatkanlah kami terhadap apa yang telah kami lupa daripada Al-Quran. Ajarlah akan kami apa-apa yang belum kami ketahui dari Al-Quran. Anugerahkanlah kami kemampuan untuk sentiasa membacanya sepanjang malam, di ketika malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran hujah bagi kami, yakni yang dapat menyelamatkan kami. Wahai Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. La haula wa la quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazahin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billah. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Sekalian seluruh ahli keluarga saya yang dikasihi dan saya muliakan para muallim-muallimah, para asatizah, para pencinta dan penuntut ilmu yang dekat maupun yang jauh, yang dikenali maupun yang tidak dikenali. Selamat meraihkan kedatangan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan saya dan kita semua dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kekuatan dengan iman serta ilmunya untuk kita menjalani Ramadan pada tahun ini. InsyaAllah adalah Ramadan yang paling baik, yakni yang terbaik sepanjang hayat
Ramadan yang penuh barakah, yang mana syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Firman Allah pada ayat 185, bagaimana Allah menyatakan dengan rasmi bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Diturunkan daripada kerajaan langit Allah di Lauh Mahfuz. Mengikut Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bagaimana penurunan Al-Quran asalnya daripada kerajaan Allah, yakni di Lauh Mahfuz, daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala turun ke Baitul Izzah. Turun, kemudian apabila sampai Al-Quran sesempurna kitab Al-Quran sekaligus turun daripada Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah, langit dunia. Maka Allah dengan maha bijaksana Al-Hakim susun atur tarbiyah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca, kemudian mempelajari, membaca dan memahami betapa bernilainya ilmu wahyu Allah. Disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam sebagai perantaranya. Daripada Baitul Izzah diturunkan dalam tempoh lebih kurang 22 ke 23 tahun secara beransur-ansur. Turun disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Di awal usia Rasulullah, pada usia awal 40-an, pada umur 40-an, 40, pada usia Rasulullah 40 tahun, baginda Muhammad dimartabatkan menjadi Nabi Allah. Ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Alaq ini, iaitu ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Inilah ayat 5 ayat yang pertama dan surah yang pertama diturunkan dalam sejarah, dalam sirah penurunan Al-Quran. Diturunkan bila? Diturunkan sebagaimana secara sahih berdasarkan dalil, berdasarkan nas, berdasarkan dalil nakli. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ba'da a'udzu billahi as-samin 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dengan rasminya secara ilmu kepada saya dan kita semua kena faham dengan baik berdasarkan ilmu Quran. Al-Quran diturunkan pada syahrul Ramadan, dalam Ramadan Al-Mubarak. Maka pada pagi ini saya memilih tema ini untuk kita sama-sama, bukan sekadar Al-Quran ini kita baca, kita belajar dan kita mula membaca, namun dalam masa yang sama Al-Quran ini kita boleh usaha sampai tahap mengikut tertib tarbiyah para ulama. Garis pandu Al-Quran, tanggungjawab Al-Quran ini pada diri saya dan setiap kita yang telah beriman kepada Allah sebagai mukmin, mukminah. Maka pada step yang pertama kita belajar membaca. Kemudian langkah yang kedua kita kena usaha juga menghafaz. Rasulullah SAW bagaimana dinyatakan setengah di antara menyatakan ummi, Rasulullah tidak tahu membaca dan menulis. Tidak tahu membaca dan menulis. Namun setelah dididik oleh
melalui wasilah dengan malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah mula membaca, antaranya iaitu tenaga pengajar yang menjadi utusan Allah, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Dan ada dalil keterangan Rasulullah SAW bertadarus bertalaki dengan malaikat Jibril alaihissalam di dalam bulan Ramadan. Ada riwayah menyatakan 2 kali. 2 kali Rasulullah SAW khatam membaca Al-Quran bertadarus bersama malaikat Jibril alaihissalam. Dan kita semua juga boleh usaha, bukan anak ataupun cucu kita saja, kita harapkan kita boleh juga berusaha untuk menghafaz ayat-ayat Allah ini. Walaupun kita mungkin tak mencapai tahap seorang hafiz ataupun hafizah, namun tentulah ada usaha ikhtiar sementara hidup di dunia ini. Allah bentangkan wal as, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya kebanyakan manusia ini dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita beriman, salah satu keimanan kita kepada ilmu Allah, ilmu wahyi, ilmu Al-Quran ini. Kita beriman dengan apa saja yang Allah telah perintahkan dalam Al-Quran maupun larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Maka dalam masa sama, dengan maksud sebenarnya mempelajari, membaca Al-Quran ini dan berusaha untuk memahami Al-Quran, bukan setakat yang langkah yang kedua tadi, step yang kedua sebelum saya terlupa, untuk kita naik ke tangga-tangga tingkatan Al-Quran ini. Yang keduanya itu menghafaz, menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin kebanyakan kita tak akan khatam bacaan hafazan, namun kita dipertanggungjawabkan juga untuk satu tuntutan, iaitu menghafaz. Takkanlah di antara kita tak boleh hafaz surah-surah di dalam juzuk ammah. Katalah dah hafaz surah, seumpama surah An-Nas, yang lebih awal suratul Fatihah, kerana berkewajiban kita baca ketika mendirikan solat, suratul Fatihah. Kita dah hafaz, kemudian kita juga telah hafal, sebahagian di antara kita telah hafaz 3 kul yang disebut An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Namun apakah terhenti setakat itu? Dia tidak. Sebenarnya hakikatnya, oleh kerana Allah bentangkan masa yang begitu panjang usia kita, sebenarnya antara hikmah Allah panjangkan usia saya dan kita semua, iaitu Allah menghendaki kita untuk beriman dan beramal soleh dengan berlakunya peningkatan demi peningkatan dalam kehidupan ini. Apabila dah umur 40 naik ke 50, antara 50 ke 60, sebenarnya isyarat yang jelas hikmah Allah panjangkan usia saya dan kita semua. Allah nak menghendaki kita, Allah nak supaya kita ini sentiasa berusaha mempertingkatkan amal. Maka salah satu cabang untuk mempertingkatkan amal ataupun kaedah mempertingkatkan amal ini, iaitu kena rajin membaca. Maka ulama garis pandu kepada saya dan kita semua, nasihat yang baik di antaranya buat rajin. Buat rajin, insya-Allah jadi rajin. Mungkin di luar Ramadan payah kerana kita didalangi ataupun dihijab ataupun diganggu gugat dengan pengaruh-pengaruh yang sebenarnya mereka itu adalah musuh. Seumpama pengaruh syaitaniyah, pengaruh qarin, maupun pengaruh nafsu syahwah.
syahwah ini, apabila nafsu syahwah ini apabila tidak ditarbiyah dengan ilmu dan iman, maka dia akan menghalangi amal-amal ketaatan yang kita sebenarnya boleh usaha dan usaha buat-buat rajin, insya-Allah jadi rajin. Itu kaedah ulama, buat-buat rajin. Buat-buat rajin, insya-Allah kesan daripada tarbiyah tazkiyatun nafs, maknanya kita latih tubi, akan berlakulah persucian nafsu ke atas jiwa kita, yakni persucian bagi hati kita, yang mana bila kita didik, kita latih dia, sehingga kita mencapai suatu keadaan nafsu itu terlatih, dilatih dengan syahwah yang insya-Allah nafsu itu akan bertukar kepada yang lebih tenang, seumpama nafsu mutmainnah. Saya sebelum ini telah saya sebut tentang nafsu ini perlu kita syarah ataupun kita faham dengan baik. Baik. Sebelum itu saya nak menyatakan tingkatan memahami Al-Quran ini, ilmu wahyi ini, antara cabangnya kita, antara tingkatannya kita kena mendengar. Mendengar. Kalau saya dan di antara kita ni tidak tahu membaca, maka kita dengar. Kita dengar dulu bacaan orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ternyata dalam riwayat hadis dan sirah menyatakan Rasulullah diminta mendengar bacaan malaikat Jibril alaihissalam terlebih dahulu. Kemudian baru dah Rasulullah SAW maknanya mengikut bacaan malaikat Jibril alaihissalam. Maka tertib ini bagi yang belajar ilmu Al-Quran terutamanya, maka kita mendengar bacaan guru terlebih dahulu, kemudian kita ikut. Kita ikut membaca dengan tertib apa bacaan dari segi lafaznya, sekiranya dari segi manhaj Quran ini, sukatan Quran ini, kita disunahkan maknanya beradab dan akhlaknya, iaitu kita mendengar bacaan. Apatah lagi guru yang membimbing, ataupun kita mendengar bacaan-bacaan orang yang lebih alim, yang lebih alimah daripada saya dan di antara kita. Hasil kepada kita mendengar, ada orang, kita lihat bagaimana ada seorang yang kita lihat dia biasa saja. Lihat biasa saja, jadi viral, bukan? Di tanah Arab sana, di Emiriah Arab Bersatu. Dia seorang yang pekerja am saja, tapi masya-Allah apabila dirakamkan bacaan dia, masya-Allah dia boleh membaca dengan baik lajah ataupun cara bacaan Imam Sudais, beberapa imam yang masyhur di Mekah. Kerana apa? Kerana subhanallah dia mendengar. Apabila dia mendengar dan mendengar, kerap dia mendengar, dan seumpama bayi yang mendengar, apabila anak-anak yang mendengar, bila dia mendengar perkataan-perkataan, kalimah-kalimah yang keluar daripada penjaga dia, ibu ataupun ayah dia, ataupun abang dan kakak dia, bayi yang melalui proses latar kabun natabakan antabak, maknanya peringkat demi peringkat kehidupan insan yang diciptakan Allah ini, apabila lahir ke dunia, bayi itu antara proses tarbiyah yang dilalui oleh bayi itu, anak-anak itu, iaitu dia mendengar. Dia mendengar. Bermula dengan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ketika penjaganya ataupun ayahnya azan, ketika dia lahir ke dunia ini. Apatah lagi bila dia celik mata di usia dia dalam 4 bulan ataupun beberapa bulan yang awal tempoh dia berusia beberapa hari, naik kepada 40 hari, naik kepada 4 bulan dan sebagainya, maka dia mendengar. Mendengar. Kita ni yang dah ibarat kata dah besar panjang lah, maksudnya dah besar ni, maknanya tinggi dan sebagainya,
dengan umur yang ada sebenarnya, jangan ketinggalan satu amal, itu kita mendengar. Mendengar dan mendengar, insya-Allah hasil pada kita mendengar, dan cabang mendengar ini ada tingkatannya. Mendengar tu saja ada tingkatannya. Bila kita mendengar sesuatu yang bermakna daripada kalam Allah, daripada kata-kata Allah, yakni Al-Quran, insya-Allah maknanya hari demi hari yang kita lalui, apatah lagi kita berada di bulan Ramadan ini. Saya ulang balik, nak kata ulang ke ataupun sebutannya yang untuk kita semua fahami dengan baik, apa yang kita sebut berbentuk huruf ataupun apa yang kita ungkapkan berbentuk kalimah, ataupun kita membaca beberapa ayat, hatta dalam surah yang dibaca, yang termaktub dalam susunan Al-Quran ini, semua bacaan itu tidak akan sama nilainya apabila kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Tidak akan sama nilainya. Apabila kita mengungkapkan sama ada huruf, kalimah ataupun ayat maupun surah itu di luar Ramadan, sebelah bulan Ramadan, nilainya dia ada suatu nilaian hasanah dia. Tapi bila masuk saja bulan Ramadan, inilah, apatah lagi kita berada di tanggal 1 Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh barakah. Bagaimana setiap ganjarannya disebut di sini berdasarkan suatu riwayah Imam Tirmizi menyatakan mafhum hadis, siapa sahaja membaca satu huruf daripada Al-Quran, baginya satu pahala, satu hasanah, dan satu pahala akan diganjar 10 kali lipat ganda. Aku, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim tu satu huruf. Riwayah Imam Tirmizi. Ini hadis masyhur bagi penggemar, peminat, pengamal, pencinta Al-Quran. Jadi sebagai satu refresh dia panggil, satu pensegaran. Oleh kerana kita pada pagi ini biasanya breakfast, bukan? Maka sebenarnya hakikat kehidupan bila kita tahu pada diri saya, pada penciptaan kita semua, kita ini walaupun kita tengok pada cermin, pada paparan cermin, kita lihat kitalah yang bercakap, kitalah yang mendengar, kitalah yang menyaksikan, tangan dan kaki kita yang diguna pakai. Namun ada di dalam jasad kita, di dalam badani kita ni ada roh. Roh. Jadi bila ada roh, maknanya santapan bagi tarbiyah Ramadan. Ramadan difahami ataupun diberi perumpamaan seumpama madrasah tarbiyah. Satu medan, iaitu tempat untuk kita mentarbiyah, mendidik. Untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena mujahadah. Untung sungguh apabila waktu subuh tadi kita solat secara berjemaah, kemudian setelah kita berzikir, wirid dan berdoa, kemudian ada di antara kita membaca ayat-ayat Allah. Dan tak cukup dengan itu pula, ada usaha lagi kita selepas di ambang waktu duha ataupun di waktu duha ini kita hadir dalam halaqah ilmu walaupun di alam maya ini. Saya bagi kredit siapa yang berpagi-pagi, dia lepas pada subuh dia tidak tidur. Dia tidak tidur selepas waktu subuh sementara nak menunggu waktu syuruk ataupun waktu duha. Sebenarnya antara kesalahan penghayatan ihya Ramadan apabila ramai di antara umat Islam ini, apabila setelah bersahur, ada sebahagian besarnya mereka solat secara berjemaah ataupun mereka solat, kemudian setelah solat ramai juga di antara umat Islam ini selepas subuh tu jadi satu problem bagi dia, satu masalah bagi dia, dia mengantuk. Jadi saya nak menyatakan satu isyarat secara ilmu, siapa yang mengalami rasa mengantuk yang bersangatan,
sebenarnya itu tanda, maknanya adanya unsur-unsur belaitan, yakni syaitaniyah, yang mana melainkan mungkin ada orang dia beribadah pada malamnya, berjaga malam beberapa ketika sehingga dia rasa mengantuk lepas subuh itu. Itu dikecualikan. Namun dia tak tidur. Dia sekadar mengantuk seketika, dalam beberapa ketika dia mengantuk. Itu dikecualikan. Namun demikian kalau kata cukup dah tidur, ataupun melakukan satu aktiviti sehingga aktiviti itu menyebabkan mengantuk pada waktu lepas subuh ni. Yang mana aktiviti itu sebenarnya dia dalam bab keharusan saja. Kita kena bezakan amalan-amalan yang harus, yang mubah, ataupun amalan yang sunnah, ataupun disebut sunnah muakkad, ataupun aulawiyatnya kita melakukan amalan itu. Jadi secara ilmu, pertimbangan akal kita untuk melakukan satu-satu amal pekerjaan dalam Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi jangan sampai tahap berjaga malam sehingga kan melakukan aktiviti tertentu sehingga kan contoh kita melayari internet ataupun menggunakan komunikasi seumpama penggunaan WhatsApp ataupun Facebook yang berterusan, sehingga kita mengambil di antara kita mengambil masa yang begitu lama, lebih daripada 2 jam. Bila penggunaan masa itu dilakukan sebegitu 2, 3, 4 jam malam, kelewatan malam, sehingga menyebabkan waktu subuh kita mengalami suatu keadaan iaitu kita rasa mengantuk yang bersangatan. Itu satu fitnah, ujian, dugaan buat mereka-mereka yang terdedah dengan fitnah itu. Untuk menawari penyakit seumpama itu, kita kena bijaksana secara ilmu. Mana yang aulawiyat, mana yang utama yang sepatutnya kita lakukan. Apatah lagi, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, bulan membaca. Sebelum saya tertinggal satu yang boleh kita fahami dengan baik, iaitu bulan ini bulan membaca, bulan ilmu Allah. Apabila Al-Quran, dalam sejarah penurunan Al-Quran ini berlaku dalam Ramadan Al-Mubarak, pada hakikatnya kita kena faham ini bulan membaca. Membaca Al-Quran, membaca kitab Allah. Tentulah kita kena buat keputusan yang bijaksana, menjadi suatu keutamaan dalam kehidupan dalam 365 hari setahun. Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kita meraihkan, memuliakan bulan ini. Namun begitu Allah ni, dia sesempurna zat bagi dia tidak terjejas apa pun. Kalau kita beramal ke, kita tak beramal ke, melakukan amal ketaatan ke, amal maksiat ke, sebenarnya tidak menjejas sikit pun, sebesar zarah pun kesempurnaan bagi sifat Allah. Yang sebenarnya yang menganiaya diri bila amalan-amalan lara ataupun amalan yang sia-sia sebahagian di antara insan ini melakukan, sehingga seumpama meninggalkan kefarduan solat, meninggalkan makna kefarduan solat dan sebagainya. Sebenarnya subhanallah, sebenarnya orang itu dia menzalimi diri dia sendiri. Saya nak menyatakan apabila alhamdulillah di antara kita mampu untuk meneruskan hayat kehidupan ini dalam keadaan jaga. Celik mata walaupun ada rasa mengantuk sikit dan sebagainya, lajak sampai waktu duha. Kalau nak landing pun setelah waktu duha. Setelah matahari naik setinggi galah, kalau kita nak tumbang pun kita tumbang waktu duha. Katalah nak tidur seketika dalam berapa tempoh selepas waktu duha. Kerana benar larangan Rasulullah SAW berdasarkan al-hadis mengisyaratkan ada 2 waktu yang menjadi larangan tidur, iaitu selepas subuh dan selepas asar. Dan kerana dibimbangi berdasarkan mafhum hadis itu, maknanya adanya ciri-ciri penyakit gila. Ada sesuatu akan berlaku pada 4 bahagian otak ni.
Otak kita ada kanan, ada kiri, ada tengah. Jadi sesiapa yang kerap dia tidur, yakni dia lepas subuh, kemudian lepas asar, subhanallah, dia akan mengalami satu keadaan, maknanya implikasi. Dan sains, pakar-pakar dari segi pengamal perubatan, sains perubatan menyatakan benar. Kesan itu didapati apabila adanya gelombang tertentu di alam maya kita ini, dia berlainan. Gelombang itu dia bergerak dan dia tersebar. Pagi lain, pada waktu awal pagi, waktu subuh tu lain keadaan dia, gelombang itu. Kemudian pada waktu duha lain, kemudian pada waktu tengah hari lain, petangnya lain. Jadi kita kena mengelakkan satu gelombang yang berdasarkan kita faham dengan baik. Bukankah ada hadis Nabi SAW menyatakan mafhum hadis, matahari timbul, terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Maknanya ada pengaruh syaitaniah. Pengaruh syaitaniah yang boleh menghantui dalam kehidupan, hayat kehidupan kita. Taib, nak menyatakan apa tadi? Iaitu setelah kita mendengar cabang mendapatkan ilmu, mendengar, termasuk mendengar Al-Quran, maka kita kena memahami. Itu yang disebut memahami ni, berusaha untuk memahami intipati Al-Quran itu, ilmu wahyi itu. Dan tingkatannya seterusnya kita mentadabur, memperhatikan. Mentadabur ini memperhatikan, memperhalusi apa yang tersirat daripada apa yang tersurat, ataupun disebut apa itu petunjuk, apa itu al-bayyinah, apa itu al-furqan. Itu dalam konteks mentadabur ayat Allah. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat 185 dalam suratul Baqarah. Dalam suratul Baqarah. Subhanallah. Kemudian sebagai seorang yang telah berilmu, maka boleh dinaikkan tingkatan kefahaman tentang ilmu itu. Ada orang sampai tahap dia belajar dan belajar sampai tahap dia mentafsir. Dia mempunyai ilmu, kemampuan untuk mentafsir. Ini ulama-ulama terdahulu dia panggil golongan mufassirun. Orang yang punya kemampuan mentafsir Al-Quran. Kita lihat seumpama tokoh Qatadah, Mujahid, dan beberapa tokoh seumpama Su'di dan sebagainya lah. Itu taraf mufassirun, orang yang mempunyai kepakaran mentafsir. Katalah saya dan kita semua tak sampai taraf tu, tapi kita ada peluang untuk mengikuti ittiba' syarah ilmu tafsir itu. Kita beli, baca dan fahami ilmu tafsir berdasarkan syarah, seumpama syarah kitab tafsir Ibn Katsir, ataupun tafsir yang masyhur juga, tafsir Jalalain, ataupun tafsir yang contemporary ini, itu tafsir Al-Munir, ataupun tafsir Al-Maraghi, ataupun tafsir di Nusantara ni yang terkenal iaitu Buya Hamka Al-Azhar. Jadi mana-mana kitab tafsir, paling tidak pun tafsir Ar-Rahman itu, tafsir Ar-Rahman itu disebut itu terjemahan Al-Quran. Yang sebesar ni, setebal ni, dia panggil walaupun disebut tafsir Ar-Rahman, namun tidak cukup untuk kita memperhalusi kedalaman mutiara Al-Quran. Itu lebih kepada penterjemahan Al-Quran. Cuma dia ada nota kaki ni, maknanya sebagai satu penjelasan beberapa petunjuk tentang ayat Quran tu. Tapi keluasan ilmu tafsir ni, subhanallah, bila kita dengar muallim yang alim tentang tafsir, kita lihat dia takkan sama dengan apa yang saya syarah ni, kerana dia memahami dari segi bahasa Arabnya, dia memahami dari segi maknanya pandangan-pandangan para mufassirun itu, Masya Allah. Kita akan lihat keluasan syarahnya dan sebagainya. Dan tingkatan yang seterusnya iaitu tentang Al-Quran ni, kita kena berdakwah. Berdakwah ni maknanya kena sampaikan.
Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah. Berdasarkan lafaz sabda Nabi SAW, di antara kali sabda Nabi yang sederhana dalam hadis itu, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi pada pagi ini saya baca 5 ayat. 5 ayat dalam surah yang pertama turun dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan subhanallah, ayat yang pertama, surah yang pertama, 5 ayat yang pertama yang diturunkan dalam Al-Quran, iaitu surah ini, surah Al-A'laq, yang bermaksud segumpal darah ini. Subhanallah, maknanya apa tadi susunan Quran ini, selain daripada kita membaca tafsir, kemudian kita kena apa? Kita kena menyampaikan risalah agama ni. Maka risalah agama ni wajib kita sampaikan bagi sesiapa yang telah ada ilmu. Walaupun ada sikit sebanyak ilmu itu, sampaikan kepada siapa? Sampaikan kepada ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah sampaikan ilmu Quran itu, seumpama turun ayat 1 hingga 5 ini, disampaikan kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah, yakni isteri baginda Nabi SAW, isteri yang the first lady, dan isteri yang pertama baginda Nabi SAW. Bagaimana dalam syarah kitab Ibn Katsir ini menyatakan, Imam Ahmad meriwayahkan daripada Aisyah, menyatakan wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW iaitu berupa mimpi yang benar. Yang benar, walaupun baginda tidur dan baginda tidak bermimpi, melainkan dalam mimpi itu seumpama, mimpi itu satu gambaran seumpama melihat falak, yakni cahaya di waktu subuh. Satu gambaran yang Rasulullah tegang-tegang menyaksikan. Seumpama Rasulullah tengok waktu subuh, waktu fajar tu, sebegitulah dalam mimpinya. Bagaimana keadaan itu apabila hati baginda tertarik. Setelah mimpi yang pertama itu, maka kecenderungan hati baginda Nabi SAW mengasingkan diri. Mulalah Rasulullah mengambil satu keputusan mengikut kata-kata hatinya, iaitu mengasingkan diri. Dia pergi ke satu gua, yakni Gua Hira. Di situlah berlakunya suatu keadaan Rasulullah berkhalwah. Rasulullah berkhalwah, maknanya duduk dalam satu suasana memikirkan kejadian langit dan bumi ni. Memikirkan kejadian langit dan bumi, melihat suasana umat pada waktu itu, umat jahiliyah. Umat jahiliyah ni, musyrikin Mekah pada waktu itu, dalam keadaan yang hidup mereka dalam keadaan melakukan amal-amal yang mubah, yang kadang-kadang telajak. Menyembah berhala, meminum arak, maknanya berfoya-foya, kemudian berzina dan sebagainya. Hidup dalam keadaan tak tentu arah. Tak tentu arah. Subhanallah. Maka baginda Nabi SAW ambil keputusan mengadakan bekalan secukupnya untuk tempoh beberapa hari. Bermalam di Gua Hira itu. Kemudian subhanallah, apa yang berlaku setelah beberapa hari bekalan habis, Rasulullah bila dah habis, Rasul turun balik bertandang ke rumahnya, yakni rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana mengambil semula bekalan untuk mencukupkan keperluannya. Maka satu ketika datanglah satu jelmaan yang selama ini Rasulullah tak pernah lihat, dirupa paraskan. Malaikat Jibril alaihissalam itu sebagai seorang lelaki yang maknanya yang dalam keadaan yang berseri-seri wajahnya.
kemudian meminta Rasulullah SAW, Iqra, Iqra, bacalah. Maka apabila malaikat Jibril ni, lelaki yang dimaksudkan malaikat ini, meminta Rasulullah baca, Rasulullah tidak tahu apa-apa. Rasulullah kata, apa yang ingin aku katakan? Kemudian bila mendengar kenyataan begitu, jawapan daripada Muhammad begitu, malaikat ni tekan dia, peluk dia, peluk dia, peluk dia sehingga mana Rasulullah rasa macam sesak nafas ni. Pelukan yang pertama, pelukan yang pertama disuruh bacalah. Kemudian ringkas ceritanya, pelukan itu berlaku 3 kali. Barulah maknanya Rasulullah, apabila tekanan demi tekanan itu dilakukan, sehingga Rasulullah menyatakan maksud yang sama, aku tidak tahu apa yang hendak aku baca, ataupun aku tidak tahu. Jadi subhanallah, apabila pelukan yang kali ketiga, maka malaikat Jibril AS membimbing suatu lafaz daripada kata-kata Allah, yakni ilmu Al-Quran, ilmu wahyu Allah, yakni inilah ayat yang 5 ayat yang pertama dalam surah Al-Alaq ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Di waktu itulah apabila Rasulullah mula mengikut setiap ayat demi ayat itu, Rasulullah, Allah izin, pada waktu itu Rasulullah mampu ikut daripada ayat pertama sampailah ayat yang kelima. Kemudian Rasulullah pulang, bergegas pulang dalam keadaan menggigil sampailah ke rumah Khadijah. Sampai ke rumah Khadijah, maka Rasulullah dalam keadaan menggigil tu, Rasulullah minta dia diselimuti. Selimutkanlah aku. Zamiluni. Maknanya selimutkanlah aku. Kerana maknanya Rasul tak pernah alami keadaan begitu. Dahlah dijumpa satu orang dalam gua itu, kemudian disuruhnya baca. Kemudian dalam keadaan baca ayat yang tak pernah dia dengar selama ni. Tak pernah baginda Nabi SAW dengar. Sebenarnya bagaimana keadaan ini, maka apabila mendatangi Khadijah, apabila diminta diselimutkan baginda Nabi SAW, maka baginda Nabi SAW sambil diselimut oleh agak tenang, tenteram itu, maka ketika Khadijah menyelimutkan Rasulullah SAW, maka kelihatan makin hilang gementar Rasulullah. Ini ibrah yang boleh kita ambil dalam kisah ini. Rupanya bila kita rasa sesuatu yang something, kita rasa berdebar, kita rasa gementar, iaitu kaedahnya kita peluk, dakap, dengan kita selimutkan badan kita. Macam bayi bila dia menangis. Bila dia menangis, subhanallah, antara caranya kita balut dia bukan dengan kain kafan, maknanya balut dia dengan kain yang boleh maknanya lilit tubuh badan tu biar dia rasa dipeluk, dia rasa apa ni, rasa selamat. Begitulah Siti Khadijah radhiyallahu anha menyatakan kepada Rasulullah dalam keadaan bawa bertenang, tidak usah kamu takut, bergembiralah. Isteri baginda ni, Siti Khadijah ni seorang yang matang. Tempoh usia Siti Khadijah dengan Rasulullah pada waktu itu belasan tahun. Rasulullah menikah dengan Aisyah ketika seingat saya umur 25 tahun. Siti Khadijah waktu itu umur 40 tahun. Maknanya different berapa? 15 tahun lebih kurang, belasan tahun lebih kurang. Bezanya Siti Khadijah
isteri yang pertama dengan Rasulullah. Ketika umur Rasulullah umur 40 tahun itu, maka Siti Khadijah umur 50 lebih tahun. Kematangan pengalaman dan kematangan ilmu Siti Khadijah ni terzahir apabila suaminya dalam keadaan gemetar itu, dia menyatakan tidak usah takut, la tahzan, jangan kamu bimbang, bergembiralah, bergembiralah. Ini satu kata-kata melunakkan, mententeramkan jiwa Nabi SAW. Jadi kita boleh ambil ibrah. Rupanya Al-Quran ini sebenarnya menggembirakan saya dan kita semua. Turunnya Al-Quran ini satu isyarat berdasarkan ilham yang datang kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah menyatakan bergembiralah. Jangan kamu bimbang, jangan kamu takut. Wahai suamiku, maknanya jangan kamu takut, jangan kamu bimbanglah. Jangan kamu bimbang, bergembiralah. Maknanya kita boleh ambil ibrah. Saya nak kiaskan pada suasana sekarang ni, suasana semasa kita berada di bulan Ramadan ini, kita kena rasa gembira. Kerana bulan ini bulan turunnya Al-Quran. Kita kena rasa satu makna perasaan, rasa syukur. Gembira itu tanda makna disulami dengan rasa syukur kepada Allah. Kita terpilih berada di bulan Ramadan yang turunnya Al-Quran dalam bulan yang mulia ini. Kita rasa syukur. Berapa ramai di antara insan ini dia sujud syukur semalam kerana dia berterima kasih kepada Allah. Dia menyatakan hamdalah, alhamdulillah, dia terpilih, dia masih Allah izin untuk berada bulan yang penuh barakah ni, Syahrul Ramadan. Dan bagaimana ringkas pada kisah ini, subhanallah, maknanya dibawanya oleh Khadijah berjumpa dengan saudara Khadijah, yakni anak paman Khadijah, itu saudara lelaki sebelah ayahnya, iaitu Warqah, satu pendeta Nasrani, iaitu namanya Warqah. Waktu itu Warqah ni usianya telah berumur, lanjut usia, dan matanya telah buta. Sebahagian di antara kita telah mendengar kisah ini, cuma saya refresh balik nak menyatakan Warqah ni seorang yang buta. Jadi dah lah buta, memang orang tua lah, orang tua. Kemudian apabila Khadijah menyatakan kepada Warqah, tolong dengar kisah tentang anak saudaramu yakni Muhammad ini, maka Warqah menyatakan, wahai anak saudaraku, apa yang telah berlaku pada dirimu? Maka mula Rasulullah SAW mengkhabarkan peristiwa yang berlaku di Gua Hira itu. Baginda Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki yang meminta mengucapkan Iqra, bacalah. Kemudian dibaca ayat 1 hingga ayat 5. Bila mendengar keterangan itu, Warqah menyatakan, bagaimana dia nyatakan satu isyarat, iaitu Warqah menyatakan, ya, tidak ada seorang pun yang akan datang membawa apa yang engkau bawa, melainkan dia pasti dimusuhi. Maknanya apa yang Rasulullah terima pada waktu itu, ilmu Quran, ilmu wahyu yang pertama itu turun, maknanya risalah agama ini tentu akan ada tentangan. Dia akan dimusuhi. Dan bagaimana perasaan Warqah pada waktu itu menyatakan, apabila aku mendapati hari itu, keadaan itu, niscaya aku akan menolongmu dengan dokongan yang besar dan sekuat tenaga. Maknanya seandainya Warqah kata, kalau aku melihat keadaan itu, sebenarnya aku akan sungguh berkesanggupan untuk membantumu, membantu Rasulullah sekuat tenaga sampai akhir ayat lah. Namun demikian, Warqah telah kembali meninggalkan dunia yang fana ini, dan waktu itu, setelah itu terputus wahyu Allah. Tempoh wahyu yang pertama ayat 1 hingga ayat 5 ni terhenti dalam beberapa tempoh, menyebabkan Rasulullah SAW terpinga-pinga. Jadi timbul dilema dalam hati dia, apakah benar dia sebagai utusan Allah?
sebagai Nabi Allah. Kita kena ingat ayat pertama sehingga ayat kelima dalam surah Al-Alaq ini, itu adalah satu dalil berlakunya nubuah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilantik sebagai Nabi. Namun tak berapa lama lepas pada tempoh turun surah yang pertama ini, turun surah 2 ke 3 surah yang terawal dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil iaitu ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ya ayyuhal muddassir, surah Muddassir. Antara surah Al-Alaq, kemudian surah Al-Muzammil dan surah Muddassir ini, subhanallah, bila sampai firman Allah, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir. Kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil itu satu keadaan yang maknanya keadaan orang yang berselimut juga, tapi dalam masa yang sama, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir. Allah perintahkan kum fa'anzir, bangun dan beri peringatan. Benarlah apa yang diisyaratkan oleh Waraqah, dipertanggungjawabkan kepada anak saudaranya, iaitu suami kepada anak saudaranya, iaitu Khadijah, yakni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dilantik sebagai Nabi dan dipertanggungjawabkan untuk menyampai. Apabila sesi menyampai saja, di-sharing, dikongsi oleh baginda Nabi SAW agama ini, berlakulah penentangan. Secara rasminya berlaku penentangan dalam keluarga baginda Nabi SAW sendiri, apatah lagi orang lain. Dalam keluarga baginda sendiri, termasuk bapa saudaranya dan sebahagian di antara saudaranya. Kemudian apatah lagi jiran ataupun sahabat ataupun orang-orang yang lain, kabilah-kabilah yang lain dan sebagainya. Maka benarlah kenyataan Waraqah, isyarat yang Waraqah menyatakan, maka iaitu utusan Allah akan apabila memegang amanah utusan Allah menjadi Rasul Allah, maka dia akan dimusuhi. Adanya musuh tu tak pelik, dan saya dan antara kita kalau ulama dimusuhi tak pelik. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan, dia waktu zaman fitnah Mutahirin ini, ketika hayat Imam Syafi'i sendiri menyatakan, kamu nak tahu seorang ulama tu benar ataupun tidak, iaitu bila anak panah setiap penjuru akan datang kepadanya. Kadang-kadang kalau tak datang depan, dia akan datang belakang. Kadang-kadang kalau tak datang depan dan belakang, dia akan cuba datang anak panah tu, serangan itu, ataupun mereka yang memusuhi itu datang sebelah kanan ataupun kiri. Setiap penjuru akan datang anak panah musuh ni. Dan dilihat Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, seorang ulama apabila dia dimusuhi oleh orang kafir, bila dia dimusuhi oleh orang kafir, itu tanda ulama ini dia berada di kebenaran. Itu tanda dia. Bukan saya sebut, tapi isyarat oleh alim, seorang yang muallim, yang menjadi pengasas dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ini. Maka kita, bila tuan guru kita mengisyaratkan demikian, kita boleh, kita yang kita kata kita bermazhab al-Imam Asy-Syafi'i ini, Imam Syafi'i mengikut taklid manhaj, kaedah uslub, maknanya pandangan Imam Syafi'i ini, maka kita juga kena terima kenyataan rasmi daripada guru kita, tuan guru kita. Apabila kita dapati musuh ini diserang oleh orang-orang bukan Islam, itu tanda ulama tu benar. Jadi berbeza dengan satu ulama, dia dipersetujui oleh orang lain, dia oleh semua orang, itu ada something wrong tu. Maknanya ulama tu sampai peringkat dia tak ada apa halangan, tak ada apa fitnah yang berlaku pada diri dia. Seumpama tak ada halangan apa, dia hidup dengan keadaan cukup makan, cukup pakai, cukup keperluan, gaji pun cukup, kediaman pun cukup, diraikan oleh pemerintah, subhanallah. Jadi ulama seumpama itu timbul muskilah, kerana semua para awliya Allah, para rasul dan nabi Allah, subhanallah. Dan bukan sekadar begitu, sahabat-sahabat
yang telah kewafatan baginda Nabi SAW yang disebut Amirul Mukminin Khulafa Rasyidin, kemudian generasi mereka yang menjadi Amirul Mukminin khalifah yang seterusnya, zaman salafus saleh, semuanya kebanyakan kita dapati semuanya dalam keadaan datangnya fitnah dugaan dalam kehidupan mereka. Jadi tak pelik saya dan kita semua kalau diri saya sendiri ataupun di antara kita mengalami fitnah dugaan ini dalam kehidupan. Jadi sebenarnya itu lumrah yang kita kena hadapi dengan bijaksana. Kalau kita mengalami satu keadaan complicated dalam kehidupan, sebagaimana Rasulullah complicated dalam turunan ayat yang pertama, apabila terhenti ayat 1 hingga ayat 5 tu rasa konflik jiwa Nabi SAW mengalami dilema, apakah ini sesuatu yang benar ataupun yang bagaimana seterusnya kehidupan baginda Nabi SAW. Bila Allah datangkan wahyu yang seterusnya dengan suratul Muzammil, kemudian suratul Mudaththir, Qum fa'anzir, maka Rasulullah diberi kekuatan ilmu Allah, dikuatkan hati Rasulullah dengan keimanan yang benar di sisi Allah. Jadi subhanallah, secara khulasahnya pada pagi ini atas tema belajar, kemudian rajin membaca, kemudian kita fahami dengan baik agama berdasarkan teras dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW maupun nasihat-nasihat para alim ulama berdasarkan dua sumber ini, ijma', qiyas dan sebagainya. Masya Allah, maknanya kita kita susuri jalan ini. Jalan ini, tingkatan Al-Quran ini naik kepada satu tahap, maknanya kita beramal. Bulan ini, bulan bukan sekadar membaca Al-Quran, tapi beramal dengan ilmu Al-Quran, sehingga membentuk akhlak yang mahmudah, yang terpuji. Ini bulan tarbiyah akhlak juga. Maknanya bukan sekadar bulan pensucian hati, membersihkan hati, tapi bulan untuk mencorakkan akhlak. Saya dan kita semua insya-Allah mudah-mudahan Allah bentuk akhlak kita bila kita baca, kita tadabbur dan kita cuba berusaha dengan ilmu wahyi. Ilmu wahyi ini syifa' rahmah, syifa' dan penawar dan rahmat dalam kehidupan. Tadi kan pada awal mukadimah tadi kan biasanya kita baca satu doa, Allah marhamni bil Quran waj'alni kulana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Wahai Allah, rahmatilah kepadaku dengan Al-Quran ini, dengan kasih sayangmu, dengan jadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pemimpin, yakni sebagai imam, cahaya, petunjuk, nur, huda, petunjuk dan sumber rahmah bagi kami, niat jamak dan sebagainya. Subhanallah, nak menyatakan Allahu Rabbi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nak menyatakan apa? Subhanallah, bulan ini bulan untuk Ramadan al-Mubarak ini bulan untuk kita berusaha memperbaiki akhlak kita. Innama bu'istu li'utammimma min karimal akhlak, ataupun setengah lafaz min salihal akhlak. Tidak aku diutuskan Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis Nabi SAW, tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang soleh, yang baik, yang solehah bagi nisa, bagi perempuan. Jadi bulan inilah kita ada pasang niat, bukan sekadar membaca Al-Quran, kita nak mentadabbur Al-Quran, kemudian kita beramal, kita dalam masa sama kita perbaiki diri saya sendiri kena perbaiki. Walau macam mana pun setiap diri ini kena rasa banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyaknya dosa selama ini. Jangan ada di antara kita walaupun telah berilmu, telah beriman, beramal yang soleh-solehah dan sebagainya, kita rasa dah cukup dah. Sebenarnya banyak lagi amalan-amalan ketaatan yang boleh kita istiqamahkan lagi, tingkatkan keimanan kita. Dengan ilmu wahyi ini merupakan sumber segala ilmu. Kalau nak sembang tentang ilmu tauhid, kalau nak sembang tentang
ilmu ilmu yang disebut hakikat dan makrifah. Sebenarnya sumber ilmu yang paling ulung, yang sumber segala ilmu ni daripada ilmu wahyi. Kerana apabila kesempurnaan sifat Al-Quran ini disempurnakan dengan bilangan ayatnya 6,236 ayat, maka sehingga kan Allah nyatakan telah sempurna agama din Islam yang kita anuti ini dengan rasminya, maka kesemua saya dan kita semua wajib ittiba' sunnatullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang mencari-cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, inilah jalannya. Jalan untuk kenal Allah, jalan untuk kenal Rasulullah, iaitu apabila kita kuatkan kefahaman kita tentang ilmu wahyi, kemudian kita kuatkan ittiba', kita ikut bagaimana sukatan tarbiyah Allah kepada baginda Nabi SAW dengan memahami ilmu hadis, dan kita beramal dengan suruhan dua kitab ini, dan bagaimana kita boleh ittiba' nasihat-nasihat ulama yang mengikuti kedua sumber hukum ini. Dan ulama boleh bebas beri pandangan, yang disebut mazhab itu pandangan-pandangan, namun demikian pandangan-pandangan itu dia tertakluk, dia terbatas kepada persempadanan dua sumber ini. Jadi kalau saya dan kita semua minat dengan satu ilmu yang disebut ilmu tasawuf sekalipun, sebenarnya golongan yang disebut golongan yang sifatnya sabar, sifatnya qanaah, sifatnya saling cinta menyintai antara satu sama lain, yang sebenarnya yang aulawiyat kita dahulukan iaitu golongan sahabat-sahabat Nabi SAW, iaitu sahabat-sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka generasi awalun, mereka generasi al-muqarrabun, mereka lebih dahulu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan bagaimana mereka ittiba' akan sunnah Rasulullah SAW. Ada di antara mereka 10 orang yang dijamin syurga Allah. Dijamin syurga Allah. Jadi saya dan kita semua, mana ada jaminan? Ada jaminan yang atas lidah Rasulullah dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, ada 10 orang sahabat dijamin syurga Allah. Kita ni bila tak ada jaminan, maka kita tanya, kita ni nak kata ahli apa? Ahli apa? Kita diuji dengan untuk menyertai keahlian itu dan ini. Tapi dalam masa sama, apa salahnya kita berdoa, ya Allah, jadikanlah daku ahlimu, ahlullah. Ahlullah ni makna ahli Allah ni iaitu pencinta Al-Quran. Mereka yang mujahadah, maknanya membaca, menghafaz, dan walaupun tidak khatam tapi dalam keadaan mereka mempunyai minat dan kesungguhan dan ada perasaan cinta pada Al-Quran, ilmu wahyi ini, sehingga mereka membaca pada malam dan siang. Ini ahlullah, ahli parti Allah. Ahli parti Allah, Hizbullah, maknanya ahli parti Allah. Kalau manusia ni ada parti dia, parti itu parti A, parti B, parti C, insya-Allah sekiranya parti ni dia menepati Al-Quran dan As-Sunnah, maka partai yang disertai oleh kita itu Allah redha. Tapi kena hati-hatilah. Jadi yang lebih sahih ni maknanya kesemua kita berusaha untuk ittiba' dengan apa yang Allah bimbing kepada baginda Nabi SAW, dan kita bila mana kita mentaati Allah, mentaati Rasulnya, sebenarnya kita mentaati Allah. Bila kita mentaati ulama yang mengikut ittiba' sunnah, ittiba' sunnah yang mengikut ilmu hadis dan ilmu Quran, walaupun cabang ijtihad maupun cabang kias ulama dan sebagainya terpakai untuk pertimbangan akal kita, namun dalam masa yang sama kita ini berada di saf yang mana kita yang menepati dengan pesanan Rasulullah, iaitu berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Itu pun satu dalil yang mana terpakai buat umat
mutahirin ini. Dan saya dan kita semua tak akan rugi kerana al-ulama warasatul anbiya. Dalam masa sama kita saring sebagian ulama yang ada dinyatakan bagaimana ada ulama yang yang ada niat khianat dalam agama, ulama yang jahat dan sebagainya. Tapi bila mana ulama ini benar pada amalnya, pada akidahnya, pada amalnya, benar pada perbuatannya, maka kita berkewajiban al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni mewarisi generasi Rasul, para Nabi Allah. Maknanya dia meneruskan rantaian kerja yang dilakukan oleh para Rasul Allah dan Nabi Allah, Nabi dan Rasul Allah. Jadi saya merasakan cukup untuk tempoh ini, untuk kita faham dengan baik. Maknanya bulan ini bulan membaca, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Hadis, bacalah kitab-kitab, buku-buku agama, rajin membaca, insya-Allah akan berlaku peningkatan ilmu dan iman. Kemudian dalam kita berusaha, apa yang kita baca itu kita berusaha secara beransur-ansur untuk beramal seumpama suluhan-suluhan dalam ilmu yang telah kita baca, dan insya-Allah kita tidak akan rugi. Beramal dengan ilmu, beramal dengan iman yang benar di sisi Allah, kita tidak akan rugi kerana dia termasuk dalam amalan ahsanu amala. Dan termasuk juga orang yang maknanya disebut allazi yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, sambil qiyam tu, sambil duduk, sambil berbaring mengiring, memikirkan kejadian langit dan bumi. Mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Bila Rasulullah turunnya surah Ali Imran ayat 190-191 itu, bila turun ayat itu, subhanallah, Rasulullah kata, celakalah bagi mereka yang tidak mendapat pengajaran dengan rahmat Allah pada petunjuk Allah ini. Celakalah bagi mereka yang tidak mendapat rahmat daripada Allah, celaka. Kerana apa? Dengan rahmat Allah lah kita ingat Allah. Bila mana Allah ingatkan kita tentangnya, maknanya bersama dengan rahmat Allah. Maka kita kena syukur, menjadi hamba yang bersyukur sambil memikirkan nasib apa yang berlaku di depan mata kita, yang sama ada di luar maknanya dalam konteks dunia luar, maupun dalam suasana umat semasa dalam negara kita, dalam konteks keluarga kita, pada diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri sebenarnya perkara ini datang bukan sia-sia. Maha suci dikau, piaralah kami daripada azab api neraka. Jadi doa itu sangat bagus untuk kita amal. Waktu pagi, waktu siang sekali kita baca, waktu malam sekali kita baca dalam surah Ali Imran ayat 191. Sila semak dan istiqamahkan hafaz dan baca. Istiqamahkan baca sebagai satu wasilah doa kita kepada Allah. Jadi cukuplah sekadar ini. Mudah-mudahan yang dah ada ilmu itu, rajinkanlah untuk sampaikan ilmu itu. Jangan sayang, kerana kesemua kita akan rugi. Bukan sekadar orang awam macam saya dan kita semua ni akan rugi. Orang-orang alim, maknanya orang yang dalam keadaan diberi pengetahuan ilmu agama pun akan rugi. Maupun juga orang yang beramal pun akan rugi, kerana apabila sampai di yaumun nadamah, betapa manusia pada waktu itu, orang-orang, hatta orang beriman, apatah lagi yang kafir, tentu mereka akan rugi. Bila masuk di yaumun nadamah yang disebut hari penyesalan, semua orang akan rugi. Jadi bila kita ada kefahaman semua orang akan rugi pada sesi itu, sementara hidup ni lah, buatlah amal-amal kebajikan, amal-amal pekerjaan akhirat, yang mana yang kita kalau tak mampu, kita tak ada harta, kita tak ada pengaruh dan sebagainya, kita amal berdasarkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah lakukan. Maka seumpama solat jamaah bagi muslimin, muslimat boleh ikut serta sekali, pasangan, anak-anak,
menantu cucu boleh ikut sekali dalam solatul jemaah. Kemudian anjurkan maknanya halaqah-halaqah ilmu, Quran dan sebagainya. Kemudian maknanya hiasi, peringatkan, masing-masing peringatkan ad-dinu an-nasihat, agama ni nasihat. Jangan maknanya kita lapangkan dada kita, ni bulan kasih sayang, bulan kasih sayang. Pandang orang dengan pandang rahmat, dengan kasih sayang, insya-Allah mudah-mudahan Allah gugurkan. Bila mana kita mohon ampun kepada Allah. Semalam saya sebut tentang satu ayat, wabil asharihum la yastaghfirun, wabil asharihum la yastaghfirun, dalam surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat seingat saya, pada ayat yang ke berapa tu, yang ke 18 ke, ke 18, bagaimana dan orang-orang yang memohon ampun sebelum fajar. Sifat orang bertakwa ni, yang mana golongan salafus soleh ataupun mereka yang bertakwa di sisi Allah, mereka memohon ampun kepada Allah di waktu sahur, di waktu sebelum terbitnya fajar, maknanya sebelum tamatnya waktu untuk bersahur itu. Maknanya mereka ini memohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anna. Afwa fa'fu anna pun boleh niat jamak untuk pasangan, ahli keluarga dan sebagainya. Allahumma innaka, sesungguhnya engkau maha pengampun dan suka memberi keampunan, maka ampunilah aku, ampunilah kami. Jadi sebut di waktu sahur tadi, sebenarnya rancakkan, perbanyakkan, paling kurang pun 3 kali, hadirkan hati lebih, maknanya lagi baik 7 kali ke berapa kali pun sebutlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi sebut di waktu sahur, kemudian ambil tempoh ketika berdoa, ketika makan tadi, sebelum makan sahur ataupun selepas makan sahur tu berdoa seketika, kerana doa sungguh mustajab waktu sahur tu. Kita rendahkan dulu, minta Allah delete, buang dosa-dosa. Jangan kita rasa kita ni tak berdosa. Kadang-kadang kita terperangkap satu waham, perasaan kita ni macam tak ada apa-apanya. Sebenarnya kalau benarlah kita beriman kepada Allah, kita takutkan Allah, kita banyak menginsafi diri kita. Kita akan rasa sesal, penyesalan yang maknanya kita menyesal atas amal perbuatan kita yang banyak, yang terlajak, yang perkara-perkara yang mubah kita terlajak, terlebih, terkurang, maknanya terkurang tu kurangnya amal kita. Dan kita membazirkan masa, subhanallah, termasuk diri saya juga maknanya bertanggungjawab atas kenyataan ini. Kita bila terlajak, terlebih dan kurang tu, kita mohon ampun kepada Allah. Hubungan sesama Allah tu, hubungan hablum minallah kena selesaikan dengan baik. Begitu juga hubungan dengan manusia pun kena jaga dengan baik. Amalan yang aulawiyat, yang ahsanu amalah disebut sebagai amalan ahsanu amalah, iaitu kita jaga dua hubungan ni, hablum minallah, hablum minan nas. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tarbiyah Ramadan ini, maknanya kalau sebagai suami menjadi suami yang lebih soleh, kalau seorang isteri menjadi seorang isteri yang lebih solehah. Begitu juga anak soleh solehah, termasuk juga menantu ke ataupun cucu, dan sebagainya. Ataupun kita kalau bukan siapa-siapa pun, kita menjadi hamba Allah yang soleh solehah. Jadi kita tidak akan rugi. Kesan daripada kita menuntut ilmu Allah, kesan daripada kita beriman dengan ilmu Allah, kesan dengan kita beramal dengan ilmu Allah, Masya Allah, kesannya dia akan mencorakkan kehidupan kita dengan berakhlak seumpama akhlak yang dituntut, dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kita ittiba akan akhlak Rasulullah SAW, ikutlah akhlak Rasulullah SAW. Baca tentang akhlak Nabi sebenarnya berkaitan dengan, kerana Rasulullah mentafsir Quran, Rasulullah menterjemah dan mentafsirkan Al-Quran berdasarkan qauliyah, fi'li, perbuatan, maupun takriyah, diamnya Nabi SAW. Kana khuluqu Quran. Apabila ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak Rasulullah,
Bukankah kamu membaca Al-Quran? Bahawasanya Al-Quran itu, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang bergerak. Jadi cukuplah untuk siri ini. Mudah-mudahan saya serah dalam kehendak Allah, taufik dan hidayah Allah pada saya dan kita semua. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma arzuqna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan jaza atas perhatian yang mendoakan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sedikit pesanan, perbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi SAW di Yaumul Jumaah ini, pada siang dan malamnya tadi. Perbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi SAW adalah satu sunnah yang dituntut, sunnah muakkad. Dan jangan lupa di waktu ba'da asar, iaitu setelah waktu asar, setelah solat berjemaah waktu asar, antara tempoh waktu asar sehingga maghrib itulah ada ketika, sebagaimana isyaratnya yang berdasarkan al-hadis mengisyaratkan ada satu ketika doa yang di ketika itu Allah akan makbulkan. Berapa tempohnya wallahu alam, tapi itulah ulama syarah isyaratnya selepas waktu asar, di waktu petang Jumaat. Setelah asar itu ada tempohnya. Elok sangat kita mengulangi amalan salafus salih. Hatta Rasulullah, para sahabat pun, maknanya mereka ambil tempoh bertenang ketika lepas asar itu, sebelum waktu maghrib itu, ambil dah berapa ketika itu untuk bermunajat maupun berzikir kepada Allah, maupun memohon ampun kepada Allah. Ini adanya bulan yang disebut sebagai satu isyarat bulan maghfirah, bulan keampunan, bulan yang penuh rahmah dan barakah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Siru ala barakatillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik